Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung pengajian kita tafsir Al-Munir, juzuk amma, sebagaimana yang disusun oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang mana kita pada malam ni kita akan sambung masih pada bahagian rumusan, pedoman dan hukum hakam, yang mana dalam pengajian kita yang lalu kita telah menghuraikan berkenaan dengan neraka Jahannam. Neraka Jahannam, iaitu kita telah menceritakan tentang pedoman hidup dan hukum hakam. Pada poin yang ketiga itu berkenaan dengan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal yang disediakan untuk golongan taghut ataupun golongan tyranny, golongan pelampau, kan, golongan yang zalim, yang melampau dalam kekufuran. Baik, pada malam ni kita sambung poin yang keempat, iaitu neraka akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi golongan tyranny selama-lamanya. Neraka akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi golongan yang tyranny, golongan yang zalim selama-lamanya. Zaman berzaman, tidak kunjung berakhir. Al-hukm bermaksud satu tempoh masa, al-ahqab bermaksud beberapa tempoh masa, dan al-hikbah bermaksud satu tahun. Jadi itu istilah-istilah berkenaan dengan tempoh, kan, azab yang dikenakan kepada penghuni neraka. Dan kita akan lihat perbahasan di kalangan para ulama tentang neraka ini, kan, adakah neraka sifatnya kekal selama-lamanya, ataupun neraka ini dia ada tempoh-tempoh yang tertentu. Adakah kekal itu bermaksud kekal selama-lamanya, ataupun maksud kekal itu menunjukkan satu tempoh yang sangat lama tapi dia akan berakhir. Ini antara perbahasan di kalangan para ulama yang kita akan cerita sebentar nanti. Baik, kemudian disebut poin yang kelima itu golongan taghut yang berada dalam neraka Jahannam
atau dalam tempoh al-ahqaq berkenaan tidak akan merasai kesejukan bagi menghilangkan kepanasan. Maksudnya ialah apabila Allah Subhanahu wa taala mengenakan azab kepada penghuni neraka, dan azab itu dalam bentuk panas. Azab dalam bentuk panas, maka dia tak akan rasa sejuk. Maksudnya azab itu tidak akan berhenti. Ia akan berterusan ke atas penghuni neraka. Mereka tidak akan menikmati keenakan tidur. Mana tak ada peluang untuk dia rehat. Tak ada peluang. Mereka tidak akan dapat menikmati minuman yang boleh menghilangkan dahaga. Dahaga yang dahsyat yang dikenakan kepada penghuni neraka yang tidak terbayang dalam kepala kita, maka tidak ada minuman untuk mereka. Dan minuman yang ada pun adalah minuman yang kepanasan yang amat sangat, yang melebihi daripada kepanasan yang ada di atas dunia, dan dalam bentuk air nanah penghuni neraka. Kan? Kita pun tahu nanah yang ada di hospital pun kita tak larat nak tengok, kan? Nanah orang sakit pun kita tak larat nak tengok. Cuba kita bayang nanah dalam bentuk azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ni kita akan huraikan berkenaan dengan status neraka sebagai tempat tinggal, sama ada ia kekal selama-lamanya ataupun kekal itu dengan maksud tempoh yang sangat lama, tapi ia akan berakhir juga pada suatu keadaan ataupun tempoh yang tertentu. Ini yang kita akan huraikan pada malam ini. Baik, sidang hadirin mukminin, kalau kita lihat perbahasan di kalangan para ulama berkenaan dengan persoalan apakah neraka kekal, kan? Apakah neraka kekal? Baik, sebagaimana yang kita tahu bahawa orang yang masuk ke dalam neraka ni dia ada dua. Satu, orang yang masuk ke dalam neraka yang mana dia adalah orang Islam, kan? Dia orang Islam, tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka kerana dosa dia. Kerana dosa dia yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita orang Islam seboleh-bolehnya kita akan pastikan sebelum kita menutup mata kerana mati, sebelum kita menutup mata melangkah ke alam barzakh, kita hendaklah sedaya upaya memastikan kita telah meminta ampun kepada Allah dan bertaubat dengan taubat nasuha atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Sebab apa? Sebab apabila kita melangkah ke alam barzakh, permulaan kepada alam akhirat, dalam keadaan dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat menakutkan yang kita tak mahu berlaku kepada kita, iaitu diseksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang tidak diampunkan oleh Allah taala. Dan kita dah mengaji sebelum-sebelum ni dalam kuliah-kuliah dengan ustaz lain pun, kita tahu bahawa dosa sebesar mana sekalipun, sebanyak mana sekalipun, kalau kita taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, tidak ada halangan di sisi Allah taala. Allah taala dia suka sangat kalau kita minta ampun dekat dia. Allah taala suka. Maka sebab tu kita perlu untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam yang melangkah ke alam akhirat dalam keadaan dosa dia tidak diampunkan oleh Allah taala, orang ni yang kena azab. Yang masuk neraka, dan dia masuk neraka tu bertempoh. Kan, dia masuk neraka bertempoh dengan maksudnya iaitu sampai tempoh yang ditetapkan oleh Allah taala, dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Golongan yang kedua ialah golongan kafir. Golongan kafir yang diazab oleh Allah taala, dan mereka ni diazab oleh Allah taala dalam neraka, kekal di dalamnya. Jadi ini yang dibahaskan oleh para ulama. Apakah maksud kekal di dalamnya?
Adakah maksud kekal di dalamnya itu daiman, kan? Adakah maksud kekal di dalam neraka itu hattal abad, selama-lamanya, kekal sungguh, memang sungguh-sungguh, atau kekal itu adalah satu istilah bagi merujuk kepada keadaan tempoh yang tersangat lama? Maka malam ni kita akan fokus kepada perbahasan di kalangan para ulama berkenaan dengan perkataan kekal yang ada pada neraka itu, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab kita Tafsir Al-Munir ini. Baik, kalau tuan-tuan tengok di sini, contoh yang disebutkan dalam nota ini, dalam artikel ini, iaitu golongan yang dimasukkan ke dalam neraka, yang kekal selama-lamanya di dalam neraka, yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang pertama disebut golongan kafir, orang yang kafir. Siapa yang kafir, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Satu. Yang kedua, golongan yang munafik. Bila istilah munafik, dan dia munafik tulen, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, walaupun kad pengenalan dia Islam, dokumen dia Islam, kan? Paper dia, pengenalan diri dia Islam, tapi dia munafik. Sama ada orang tahu dia munafik ataupun orang tidak tahu dia munafik. Sama ada dia dikuburkan sebagai orang Islam atau dia dikuburkan sebagai orang kafir, itu tidak penting. Yang pentingnya dia munafik. Maka bila dia munafik, sama ada orang tahu ataupun tidak kemunafikan dia, maka dia termasuk dalam golongan ini, iaitu dihumbankan dalam neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Baik, yang ketiga, istilah musyrik. Sesiapa yang tergolong di kalangan golongan musyrik. Musyrik ni apa dia? Golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, tak kira lah, walaupun dokumen dia kata dia Islam sekalipun, tapi kalau dia menyembah berhala, ataupun dia melakukan upacara syirik di kubur-kubur keramat, ataupun dia golongan yang menyembah matahari atau apa-apa makhluk yang lain, maka dia termasuk dalam golongan yang terhumban dalam neraka selama-lamanya. Yang keempat adalah iblis. Ini kita tahu, sedia maklum. Dan yang seterusnya adalah syaitan. Maka sesiapa yang termasuk dalam 5 golongan ini, maka dia adalah yang disebut sebagai golongan yang dihumban dalam neraka selama-lamanya. Sebab tu kita, tuan-tuan, jangan duk mengaku iblis. Ni ada orang perempuan mengaku iblis. Tuan-tuan nak tengok dalam TikTok ada, kan? Tuan-tuan buka dalam TikTok, perempuan yang bersolek pun ada mengaku dia tu iblis, yang pakai tudung elok pun ada mengaku iblis. Kita benda-benda istilah macam ni kita jangan bergurau senda. Memanglah ustazah seorang tu dia buat TikTok, kita kata ustazah lah, dia buat TikTok. Perempuan kat luar sana ni, kan, yang tak pakai tudung, hang ni apa, manusia ke iblis, kan? Jadi ucapan itulah yang dimain-mainkan oleh perempuan-perempuan lain, mungkin dengan maksud untuk mempersenda. Masing-masing jawab iblis. Seorang ni pun jawab iblis, yang kedua pun jawab iblis. Kita kena tahu, tuan-tuan sekalian, bahawa gurau senda benda-benda yang macam tu, iblis ulama letak sebaris dengan golongan kafir, golongan munafik, atau golongan musyrik, dan juga syaitan. Jadi kita jangan bergurau senda perkara yang melibatkan akidah. Dan azab neraka bagi mereka yang kafir itu bersifat kekal. Yang ni yang kita akan lihat perbahasan maksud kekal itu apa. Baik, bersifat kekal, tidak akan musnah, tidak akan binasa. Sebagaimana syurga, dia kekal, dia tidak akan musnah. Selama-lamanya syurga itu kekal. Maka bila timbul istilah kekal, banyaklah perbahasan. Hari kiamat nanti semua musnah. Habis itu syurga neraka macam mana? Ini contoh, kan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul.
Baik, apakah kekal dengan makna memang dia benar-benar kekal, atau apa yang dimaksudkan dengan kekal di sini? Dan inilah i'tiqad di kalangan umat Islam bahawa neraka dan syurga adalah kekal. Tetapi kita tengok, dalam fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Dia menyebut tentang perbezaan pendapat ulama tentang masalah kekalnya neraka. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia bawa kan fatwa-fatwa ulama, dan ulama tidak sependapat dalam masalah kekal ataupun tidak kekalnya neraka. Contohnya Al-Qaradawi dia bawa pendapat Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, yang mana fatwa Imam Ibn Qayyim berbeza dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak sama pendapat Imam Ibn Qayyim dengan pendapat jumhur ulama di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa azab neraka adalah kekal. Maksudnya kalau iblis dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, maka iblis kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Golongan musyrik, golongan munafik dilontarkan dalam neraka jahanam, maka dia kekal dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Takkan keluar sampai bila-bila. Tidak ada perhentian kepada mereka. Tak ada stop. Tak berhenti. Selama-lamanya. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dia berbeza dengan pendapat jumhur ulama di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh dia sebut apa yang disebut dalam kitab Al-Arwah Al-Afrah kan, dan juga dalam kitab Syifa Al-Ali fil Masail Qada wal Qadar kan. Ini contoh-contoh fatwa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim berkenaan dengan neraka ni. Dia ada tempoh, dia bukan selama-lamanya. Dia kata dia ada tempoh dan dia ada penghabisan dia. Dia bukan kekal selama-lamanya. Dan Imam Ibn Qayyim kata akan tiba satu masa neraka itu sendiri dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, dan dia bawa dalil-dalil dia. Dia bawa dalil-dalil dia daripada surah Naba ayat 23, surah Al-An'am ayat 128, surah Hud ayat 107, dan tidak cukup dengan nas yang ada dalam Quran. Imam Ibn Qayyim dia bawa pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat sahabat kan, ulama di kalangan sahabat seperti Umar Khattab kan, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri kan, Ibnu Abbas, dan pendapat-pendapat di kalangan kibar tabi'in, di kalangan kibar tabi'in ataupun tokoh-tokoh tabi'in seperti Ishaq bin Rahawayh, Asy-Sya'bi dan sebagainya. Lepas tu stand kita macam mana? Kan kita sebagai orang Islam di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, stand kita macam mana? Bila kita tengok walaupun Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa neraka kekal selama-lamanya, tapi ada juga segelintir di kalangan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang kata neraka kemudiannya akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala bila sampai tempoh dia. Ini yang kita akan fokus, tuan-tuan sekalian. Contohnya kan, dia sebut bahawa Imam Ibn Qayyim menafikan pendapat bahawa kekalnya neraka itu sebagai ijma'. Imam Ibn Qayyim kata bukan ijma'. Kan? Imam Ibn Qayyim kata ada khilaf di kalangan para ulama tentang neraka kekal ataupun tidak. Maka dia kata benda ni benda khilaf di kalangan para ulama tentang halnya. Baik. Maka dengan sebab itu, kalau kita perhatikan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah ni, dia bukan calang-calang orang. Dia ulama yang besar. Tapi kenapa pendapat dia berbeza dengan kebanyakan pendapat ulama-ulama di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ini antara isu yang kita kena faham, tuan-tuan sekalian. Kan? Kita kena faham bahawa batang tubuh seseorang ulama, walaupun kita hormat dia macam mana sekalipun, kita tidak boleh ambil pendapat dia secara mutlak 100%, tak boleh.
Hak mana pendapat dia selari dan sesuai dengan nas, dengan Quran dan hadis, kita terima. Tapi kalau pendapat dia bertentangan dengan nas, Quran dan hadis, yang tu kita tolak. Walaupun dia ulama besar sekalipun. Sebab tidak ada ulama yang sunyi daripada kesilapan. Kan? Walaupun dia alim, dia seorang yang faqih, seorang yang tokoh besar dalam bidang dia, tapi dia tetap tidak akan sunyi daripada melakukan kesilapan. Maka kalau ulama besar pun melakukan kesilapan, apatah lagi orang yang macam kita, yang jahil, orang awam, yang bukan ulama, kan, bukannya golongan fuqaha. Kita sedap je kata ulama ni tak betul, ulama ni tak betul. Yang kita betul kan? Jadi kita sendiri banyak kesilapan, kita sendiri banyak kesalahan. Jadi kita tak boleh, kan, pegang satu orang tu dengan taksub. Kita taksub dia ni betul semua, tak boleh, kan? Ada benda dia salah. Macam kita lah, kita orang awam, lagi-lagilah kita banyak melakukan kesilapan. Maka kita lihat berkenaan dengan perbezaan pendapat ini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan neraka, adakah kekal ataupun dia akan berakhir pada satu tempoh yang tertentu. Maka para ulama membawakan dalil yang menunjukkan bahawa kekalnya syurga dan kekalnya neraka, dia tidak akan musnah. Walaupun dia makhluk Allah, tapi dia termasuk di antara makhluk Allah, ciptaan Allah yang kekal, yang tidak akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, kan, dia tulis satu bab berkenaan dengan bantahan terhadap golongan zindiq, iaitu ar-raddu 'ala zanadiqah. Ar-raddu 'ala zanadiqah iaitu bantahan terhadap golongan zindiq. Dia kata apa? Dia sebut pendapat golongan Jahmiyah yang kata syurga akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala dan neraka pun akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mempertikaikan pendapat itu. Dia kata pendapat itu batil, tak betul. Dia kata pendapat yang kata neraka akan musnah, syurga akan musnah, dia kata itu salah, itu silap. Itu yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka antara nas yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah ayat surah Fatir ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffifu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan daripada mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Mula-mula Imam Ahmad bin Hanbal dia bawa nas ni. Dia kata orang kafir dalam neraka jahanam. Itu nas yang menunjukkan bahawa orang kafir dalam neraka jahanam. Siapa yang kata? Allah. Orang kata mana dalil? Ni dalil. Dalam Quran Allah Ta'ala sendiri sebut orang kafir dalam neraka jahanam. Mereka itu tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan daripada mereka azab. Azab mereka takkan diringankan, non-stop, takkan diringankan oleh Allah Ta'ala. Itu cara Allah Ta'ala membalas kejahatan golongan yang kafir. Maka nas yang kedua surah Al-Ankabut, walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan dia, mereka putus asa daripada rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian seterusnya surah Az-Zukhruf ayat 74 hingga 77. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Perkataan khalidun, khalidun kekal, kan? Khalidun kekal. Siapa yang kekal? Innal mujrimin, kan?
Orang yang berdosa fi azabi jahannam, dalam azab neraka jahannam. Siapa yang masuk neraka jahannam, dia dapat azab dalam neraka jahannam itu khalidun. Mereka tu kekal dalam tu. Jadi khalidun maknanya kekal selama-lamanya. Itu nas yang ada dalam Al-Quran. Sama juga dengan dengan ayat yang lain. Contohnya dalam surah Ibrahim dan sebagainya. Itu nas yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Bayyinah, kan, juzuk amma yang kita selalu baca. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, kan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi itu nas, kan, dalil yang ada dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahawa mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik, kemudian kalau kita lihat dalil daripada hadis-hadis Nabi, kan, banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan kekalnya neraka. Contohnya dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, fa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah hatta ma yabqa fin nar illa man habasahu al-Quran ay wajaba alaihi al-khulud. Maka aku mengeluarkan mereka, yakni orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka. Nabi keluarkan mereka dari neraka sehingga tidak ada sisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran, iaitu orang yang pasti kekal dalam tu, alaihi al-khulud, orang yang kekal dalam tu. Jadi istilah khulud menunjukkan bahawa azab dalam neraka tu kekal. Dia tidak ada tempoh, kan. Kemudian banyaklah nas-nas yang lain. Contohnya hadis ni, kan, sebagaimana yang disebut dalam fiqh siyasah syar'iyyah, tentang ahli neraka yang mereka tidak akan mati dalam neraka dan tidak akan hidup. Mereka dibakar oleh neraka dengan sebab dosa mereka. Maka Allah Ta'ala mematikan mereka sehingga apabila mereka menjadi arang, diberi izin mendapatkan syafaat, maka mereka didatangkan dalam kelompok yang berselerakkan, lalu ditebarkan di sungai-sungai syurga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk syurga, tuangkan air kepada mereka, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada aliran air. Maka hadis ni diulas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi kata apa? Hadis ni menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang makna hadis ni. Tapi Imam Nawawi dia nak bagi tahu, dia syarah hadis ni, dia kata orang-orang kafir yang mana mereka ini adalah penduduk neraka, mereka tu berhak untuk kekal dalam neraka tu selama-lamanya. Itu yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian berkenaan dengan apa kita kata pendapat di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan bahawa neraka itu azab dia kekal, kan. Dia tidak ada penghujung tempoh. Dia tidak ada tempoh yang berakhir, yang mana selepas tu stop segala azab daripada Allah Ta'ala. Tidak. Maka dia akan berterusan. Jadi itu antara hujah, kan, yang dibawa oleh para ulama. Baik, maka timbul persoalan, kan, bagaimana ulama-ulama besar, kan, ulama-ulama besar boleh melakukan kesilapan dalam pendapat-pendapat dia, kan. Contohnya orang yang macam Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa dia boleh silap? Saya mengajar di sebuah masjid, kitab Ad-Da' wa Dawa, kan. Dia ada tahqiq. Itu pun menunjukkan kepada kita bahawa walaupun Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala seorang ulama yang sangat menitik beratkan hadis-hadis, dia buat tapisan hadis sahih macam mana, yang tidak sahih, hadis maudhu' dan sebagainya, tetapi dalam keadaan dia seorang ulama yang tegas dalam masalah penapisan hadis, tapi dia juga melakukan kesilapan, kan. Dia juga melakukan kesilapan.
Maka dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, tuan-tuan boleh tengok tahqiq yang dibuat oleh ulama menunjukkan kepada kita dalam tu pun ada hadis-hadis yang bermasalah. Tuan-tuan mengaji kitab Ar-Ruh sebagai contoh. Dan kitab Ar-Ruh ni ada satu kitab yang disusun oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, menceritakan tentang proses kematian, tentang alam barzakh, ruh kita. Itu pun mempunyai banyak riwayat-riwayat yang dipertikaikan oleh para ulama. Walaupun dia satu orang yang tegas dari segi penapisan, tapi dia tidak sunyi daripada kesilapan. Kan? Dia tidak sunyi daripada kesilapan. Maka para ulama ketika membicarakan kesilapan yang dilakukan oleh ulama-ulama besar seperti Imam Ibn Qayyim, mereka memberitahu bahawa ada beberapa faktor kenapa Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah melakukan kesilapan itu. Kan, antaranya kerana dia menerima riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa sahabat Nabi pun, kan, sahabat Nabi seperti Umar, Khattab dan sebagainya, yang berpendapat bahawa neraka tidak kekal. Sedangkan riwayat-riwayat itu tidak sahih. Kan, riwayat itu tidak sahih, tapi dia percaya riwayat itu sebagai sahih. Jadi kesilapan itu berlaku di situ, menyebabkan dia percaya kepada dia berpegang kepada pendapat sahabat Nabi, sedangkan pendapat itu tidak benar. Maka dengan sebab itu berlaku kesilapan. Jadi itu antara contoh bagaimana kesilapan-kesilapan boleh terjadi di kalangan ulama yang besar. Kan? Kalau tuan-tuan tengok, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana sikap para ulama dengan ulama-ulama lain yang melakukan kesilapan, supaya tuan-tuan nampak, kan, bahawa bila kita bercakap tajuk neraka ni, tuan-tuan jangan terkejut. Ulama-ulama yang muktabar pun boleh silap ataupun boleh berbeza pendapat. Cakap pasal neraka ni kita kata semua orang tahulah neraka tu kekal. Tapi walaupun kita kata semua orang tahu neraka tu kekal, tapi ulama-ulama besar pun berbeza pendapat tentang kekal atau tidak kekal neraka. Baik. Maka dengan sebab itu saya nak tunjuk contoh tuan-tuan daripada tulisan Syekh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr. Dia cerita bagaimana punca kepada kesilapan-kesilapan ini kerana setiap manusia dia tidak maksum. Kan? Setiap manusia dia tidak maksum. Hatta Nabi pun walaupun dia maksum, cuba tuan-tuan tengok definisi maksum yang ada pada Nabi. Kan? Nabi walaupun dia maksum, tapi dia tetap melakukan kesilapan. Sehingga kan Allah Ta'ala menegur Nabi. Allah Ta'ala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Abasa wa tawalla. Surah Tahrim dan sebagainya. Teguran Allah terhadap Nabi. Proses pengkebumian bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan, Umar Khattab mempertikaikan perbuatan Nabi yang hendak menunaikan salat jenazah, mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar Khattab bantah dan turun wahyu daripada Allah yang membenarkan Umar dan menyatakan kesilapan stand yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksum tu tuan-tuan. Maksum pun masih lagi melakukan kesilapan. Nabi-nabi yang lain, kan, Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya tu tuan boleh tengoklah. Nabi Ayyub alaihissalam, kan, Nabi Yunus, Zunnun, dalam kisah dia dengan ikan pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Maknanya di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam yang disebut sebagai maksum pun, mereka juga ada melakukan kesilapan. Cuma kesilapan Nabi bukan macam kita lah, kan. Kesilapan Nabi masih dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama kata maksumnya Nabi itu menjamin Nabi terlindung daripada dosa-dosa besar. Nah, kita tidak ada perlindungan, jaminan daripada dosa-dosa besar. Baik. Contoh kita tengok. Ulama-ulama yang melakukan kesilapan dalam masalah akidah. Contohnya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni tuan-tuan, ulama besar dalam bidang hadis. Dia mazhab Syafi'i. Tapi dia pun ulama bincang tentang kesilapan dia dalam akidah.
Dia muktabar, ulama yang muktabar, tapi dia walaupun dia ulama yang muktabar, dia tetap ada silap. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Orang yang alim macam mana sekalipun, dia tetap ada silap. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan, kita tak boleh taksub. Kan? Dengan pendapat kita, kita kena terbuka. Sebab setiap orang dia ada kesilapan. Al-Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pun ada kesilapan dia. Padahal Imam Nawawi ni tuan-tuan sebut dalam mazhab Syafi'i, dialah segala-galanya. Kalau ada perbezaan pendapat, orang akan ambil, orang akan terjih, orang akan pilih pendapat Imam Nawawi berbanding dengan ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Punya besarnya otoriti yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Sama dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mensyarahkan hadis-hadis Bukhari, pun ada silap. Kan? Contoh kita tengok. Dalam keadaan Imam Al-Baihaqi melakukan kesilapan, tapi ulama-ulama puji dia. Ulama puji dia. Tak kata dia sesat secara umum, tak. Hak silap dia, silaplah. Tapi secara umum dia, Al-Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Zahabi kata apa? Dia seorang penghafal hadis, ilmu dia sangat tinggi, pendirian dia sangat teguh, dia seorang ahli hukum, dan dia tuan guru kepada umat Islam. Padahal dia ada silap, tapi kesilapan dia tidak mencacatkan dia. Kan? Kesilapan dia tidak mencacatkan dia. Kemudian Imam Az-Zahabi sambung lagi pasal Imam Al-Baihaqi ni. Dia satu orang yang ilmu dia diberkati oleh Allah, kan, mempunyai tulisan karya yang sangat bermanfaat. Dia keluar bermusafir dari negerinya untuk mengumpulkan hadis dan membuat tulisan-tulisan. Dia mengarang kitab As-Sunan Al-Kubra 10 jilid, yang mana tidak ada orang yang dapat menandingi Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan, nak mengaji hadis yang mana fiqh dia tu adalah fiqh mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena mengaji hadis-hadis yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi. Kita kadang-kadang kita kata kita mazhab Syafi'i, tapi kita tak tahu Imam Baihaqi ni siapa, sebab ilmu kita tak sampai ke situ. Tapi kalau tuan-tuan nak mengaji secara daqiq, secara mendalam, in-depth, maka antara karya-karya yang bagus, kan, yang sangat berkualiti untuk kita memahami fiqh mazhab Syafi'i, antaranya ialah karya-karya daripada Imam Al-Baihaqi. Dia diterima sebagai ulama besar, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kan tulisan dia, karya dia seperti As-Sunan Al-Kubra tu, kitab sunan yang besar, kitab hadis tu, tuan-tuan sekalian, dianggap oleh Al-Imam Az-Zahabi sebagai satu kitab sunan yang mana tidak ada tolok bandingnya. 10 jilid, tuan-tuan sekalian, tak ada tolok banding dia dengan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Baihaqi. Kan? Lepas tu kalau kita tengok contohnya Imam Nawawi pula, kan? Imam Nawawi, Imam Zahabi sebut tentang Imam Nawawi ni dalam Tazkirah Al-Huffaz, kan? Imam Zahabi kata apa? Imam Nawawi ni, dia satu orang imam, penghafal hadis yang ulung, dia menjadi teladan contoh bagi umat Islam, dia adalah tuan guru kepada umat Islam, dia penghulu kepada para wali, dan dia memiliki karya-karya yang sangat bermanfaat. Nak kenal ketua kepada para wali, kan, imam kepada para wali, dia adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Orang kita sekarang dah, wali dia siapa? Dia cari ceruk mana, kampung mana, belah Kedah, belah Penang, belah mana, tu wali orang-orang sekarang. Wali tu pula semayang berjemaah pun tak, kan? Wali tu pula macam-macam benda pelik-pelik, boleh tahu benda gaib. Ni wali orang Melayu. Wali orang Islam yang betul, contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu yang betul. Kita hari ni dah hilang dah wali. Siapa dia wali? Imam Nawawi. Siapa dia wali? Al-Imam Syafi'i. Siapa dia wali? Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa dia wali? Imam Abu Hanifah. Hilang, tenggelam hak tu. Sekarang ni yang adanya wali siapa dia? Adalah pakcik mana, ceruk mana duduk, kan, yang boleh cerita sebuah sedikit benda-benda gaib, kononnya dia tahu benda-benda yang orang tak nampak. Itulah dianggap wali orang Melayu sekarang.
diperbodohkan sebegitu rupa kan oleh golongan-golongan tertentu. Jadi kita jangan biarkan diri kita ni diperbodohkan oleh orang macam tu kan. Nak salam dengan tok guru kena berjalan macam penguin, macam itik, gedek-gedek apa semua kan. Oh, pasal hormat sangatlah dia wali. Ini salah tuan-tuan sekalian. Wali sebenar yang kita kena sanjung adalah ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kan. Wali yang sebenar yang kita kena sanjung Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kan. Tapi kita tak dengar mana-mana ulama kata Imam Nawawi tahu benda gaib, tak ada. Kita tak pernah dengar orang cerita Imam Nawawi tahu kita sembahyang subuh ke tak dekat rumah. Kita duduk belah Kedah, belah Penang, belah utara Semenanjung ni jumpa dengan wali yang tahu kita ni tak sembahyang subuh. Ni wali apa? Kan Imam Syafi'i pun tak ada cerita lagu tu, Imam Malik pun tak ada cerita lagu tu. Ni semua wali-wali Allah. Ini adalah benda karut yang dibawa oleh sebahagian daripada kita yang keliru tentang siapa sebenarnya wali. Dan Imam Zahabi kata apa? Imam Nawawi ni satu orang yang bersungguh-sungguh berpegang kepada agamanya. Dia sangat wara' dan sangat berhati-hati hatta dalam benda yang remeh-temeh. Dan dia membersihkan noda dan kotoran dan sebagainya. Banyaklah dia cerita tentang Imam Nawawi dan dia disebut sebagai tokoh yang sangat terkemuka, yang sangat alim dalam mazhab Syafi'i. Itu yang saya kata, kalau nak banding dengan golongan muhaqqiqin dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kan. Manakala ada perbezaan pendapat dengan Ibnu Hajar dan sebagainya dalam mazhab Syafi'i, maka diutamakan pendapat Imam Nawawi kan. Itu otoriti yang ada kepada Imam Nawawi. Maka Imam Ibn Katsir dia ceritalah tentang hebatnya Imam Nawawi ini dengan syarah Muslimnya, dia karang Ar-Raudhahnya, Minhajnya, Riyadhus Salihin, Al-Azkar dan sebagainya banyak kan. Tuan-tuan nak mengaji zikir-zikir yang disusun oleh ulama mazhab Syafi'i yang hebat, mengaji kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. InsyaAllah dalam kitab tu tak ada zikir hak mengarut-mengarut, zikir hak mengarut, zikir hak bilangan melampau-lampau banyak ni tak ada. Benda-benda yang berdasarkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sama dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pun, walaupun dia ada kesilapan, tapi ulama tetap angkat dia sebagai ulama besar kan. Dia adalah pengarang penyusun kepada kitab Fathul Bari yang menjadi syarah kepada Sahih Bukhari. Banyaklah yang dia karang kan. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian macam mana kita tak buang ulama hanya dengan sebab satu dua kesilapan dia. Adalah sedikit kesilapan dia, tapi kita tak buang dia. Kita mengangkat kedudukan dia. Sebab kesilapan tu biasa kan. Kesilapan biasa sebab kita adalah manusia. Satu lagi contoh kan, Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia pun silap. Walaupun dia ni pakar hadis, orang yang sangat hebat dalam hadis dan sebagainya, tapi dia ada beberapa kesilapan dalam fatwa-fatwa dia. Contohnya dia kata perempuan kan tidak wajib menutup wajah. Ulama Saudi marah tuan-tuan. Ulama Saudi tak boleh, dia kata wajib tutup muka. Kita di Malaysia kita kata tak wajib tutup. Jadi menyebabkan ramai ulama-ulama Saudi yang tidak bersetuju dengan fatwa Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang kata muka ni tak wajib. Dia kata muka tak wajib. Sedangkan tuan-tuan pergi negeri Arab kan, tuan-tuan pergi dekat Saudi, kat Mekah, Madinah, tuan-tuan pergi tengok, dia orang semua tutup sebab dia orang pegang kata wajib. Kita orang Melayu di Penang ni mana wajib semua buka. Bini ustaz pun buka. Bini tok guru pun buka kan. Bini pengetua sekolah agama pun buka. Buka muka lah kan, buka wajah. Jadi sebab kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan wajah bukan aurat. Jadi fatwa Al-Albani lebih mirip kepada apa yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Tapi ulama-ulama Saudi tak setuju dengan dia. Itu benda biasa tuan-tuan sekalian, benda biasa. Satu lagi, dia kata apa? Dia kata bahawa sesiapa yang bersedekah masa i'tidal, itu adalah bid'ah dalalah, dia kata.
kita di matan tinggi ni, masa iktidal tangan kat mana? Semua jatuh ke bawah, betul tak? Sepanjang saya semayang dengan tuan-tuan ni, saya tak pernah nampak lagi seorang pun yang semayang bila i'tidal sami Allahu liman hamidah kan, bangkit dari rukuk tu tiba-tiba tangan letak dekat dada, dekat perut. Tak ada lagi saya tengok di kalangan jemaah kita ni. Tapi saya pergi masjid lain, ada 2-3 orang yang dia bersedekah, dia letak tangan dia di dada atau di perut ni, dia letak ketika i'tidal. Maka Albani kata apa? Siapa yang letak tangan di dada atau di perut, di tubuh dia bersedekah ketika i'tidal, itu adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, dia kata. Maka ulama tak setuju dengan Albani sebab dia kata bersedekah ketika i'tidal adalah perkara khilaf di kalangan para ulama, benda khilaf. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi nampak pelik sikit, sedekah lah. Kan? Sami Allahu liman hamidah, letak kan ni. Oh, alim aku. Pasal aku pelik daripada orang. Jangan duk buat kerja lagu tu. Pasal apa? Sebab nak bagi nampak pelik daripada orang. Jangan niat lagu tu. Tapi kalau kita mengaji, kita berpegang pada pendapat yang kata sunat bersedekah ketika i'tidal, fadal. Tapi jumhur, majoriti ulama kata tidak sunat. Kan? Yang sunnahnya ialah meluruskan tangan. Yang macam kita duk buat sekarang lah. Di Penang ni kita jatuhkan tangan ketika kita i'tidal. Jadi benda khilaf. Kenapa kita nak besar-besarkan? Sama sebagaimana kita bersedekah ketika qiyam. Ada mazhab dia luruskan tangan. Kan Imam Abu Hanifah antara ulama besar yang kata luruskan tangan itu yang tepat. Tapi Abu Yusuf, kan ulama besar dan mazhab Hanafi, dia tak setuju dengan Imam Abu Hanifah. Sama-sama mazhab Hanafi, tapi dia tak setuju. Dia kata sunat kita bersedekah, letak tangan di dada atau di perut ataupun di tempat-tempat sebagaimana yang dibincangkan itu. Baik. Contoh satu lagi. Dia kata apa? Dia kata bahawa tidak memotong janggut melebihi daripada 1 genggam termasuk bid'ah idhafiyah. Siapa yang ada janggut, genggam, ada lebih, tak kerat, itu bid'ah idhafiyah. Kan? Tapi kita di Pulau Pinang ni kebanyakannya pendek belakang janggut kan. Saya trim janggut, tu pun ada orang marah. Ada orang kata, ustaz, apa ni? Potong janggut pendek. Tu pun ada orang marah. Kan? Tapi ada orang kita yang janggut dia memang tidak subur. Dia janggut tidak subur. Tunggu 20 tahun tak panjang-panjang. Ada juga orang macam tu. Ada yang botak tu licin. Ada juga. Hormon tak berapa cukup. Hormon dia pergi ke lain. Hormon tak cukup. Jadi manusia ni macam-macam. Jadi itu antara contoh benda-benda yang tidak perlu kita jadikan itu sebagai perbalahan. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang penting yang kita boleh perolehi pada malam ini ialah berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai perbezaan pendapat ulama berkenaan dengan neraka itu kekal ataupun tidak. Jadi kalau tuan-tuan jumpa ada pendapat ulama yang kata neraka tidak kekal, dia ada satu tempoh, maka ketahuilah itu adalah pendapat segelintir ulama yang tidak dipersetujui oleh majoriti ahli sunnah wal jamaah. Kita yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah ni, kita kata neraka kekal, kan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun neraka itu makhluk, dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang tentukan semuanya itu. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Silakan.